Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid bersama Cikgu Ridwan bagi subjek pendidikan jasmani. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai hambur tangan. Tajuk kita hari ini ialah tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah? Ya, tinggi. Habis itu pergi rendah. Dari atas ke bawah. Tinggi ke rendah. Oke, di akhir pembelajaran, maksudnya selepas sahaja pembelajaran pada hari ini, apa yang murid-murid akan dapat? Yang pertama sekali, kamu semua akan dapat lakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah. Macam mana tuh cikgu? Nggak apa, tunggu. Nonton sampai akhir. Yang kedua, menyatakan 3 lakuan. Maksudnya kamu akan nyatakan 3 lakuan hambur tangan yang betul. Macam mana nak buat hambur tangan yang betul? Ada 3 langkahnya. Nanti cikgu maklumkan. Nanti cikgu ajar. Lepas tu kamu nyatakan. Oke, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 6. Ini muka surat 6. Ini yang kita akan belajar hari ini ya. Hambur tangan. Tengok apa dia buat tuh. Daripada ini trampolin, ini namanya trampolin, ini namanya peti lombol, ini namanya tilam. Kalau kita sekolah, kita boleh buat di sekolah. Tapi memandangkan sekarang tidak sekolah, musim PKP, jadi kita akan buat di rumah. Macam mana mau buat? Lepas nih cikgu akan ajar macam mana mau buat ya. Yang paling penting aspek keselamatan diutamakan. Oke, hambur tangan. Oke, murid-murid sekarang tengok kamu punya buku teks muka surat 6. Tengok buku teks kamu ya. Hari ini kita akan belajar. Tajuk kita pada hari ini ialah tinggi ke rendah. Tengok bagian atas sekali. Kalau kamu baca, sama-sama kita baca ya. Kok Meng sedang melakukan aksi hambur tangan dari aras tinggi dan mendarat di aras rendah. Ini yang orang lakukan ini, Kok Meng. Dia sedang buat aksi hambur tangan dari aras tinggi. Aras tinggi itu yang mana aras tinggi di sini? Bagian tempat yang tinggi yaitu peti lombol yang kamu nampak merah kuning nih. Ini peti lombol. Dan mendarat di aras rendah. Dia mendarat di tilam. Tilamnya ini rendah berbanding peti lombol. Dapatkan? Lakukan hambur tangan memerlukan kekuatan otot dan kekuatan otot tangan dan otot teras. Kita sudah belajar hari itu ya. Yang minggu lalu, yang sebelum ini. Kita sudah belajar kan? Ada kan sebelum ini? Cikgu terangkan otot tangan dan otot teras. Kenapa dia perlukan kekuatan otot tangan dan otot teras? Sebab kekuatan kedua-dua otot ini akan mempengaruhi kita punya kestabilan. Semakin kuat, semakin stabil. Kalau tidak kuat, lembek-lembek adalah senang berlakunya kecederaan. So itu kita kena lakukan apa? Lakukan pemanasan badan, buat sentiasa latihan yang sikit-sikit. Tidak boleh terus lakukan aktiviti. Buat dahulu dia punya ansur maju, slow ya. Oke, belum itu otot. Kita ulang sikit lah. Otot, apa otot tangan, apa otot teras? Otot tangan di mana? Nah, ini dia otot tangan. 2 bagian di bicep dengan tricep. Otot teras di bagian depan dengan belakang kita. Itu otot teras. Masa kamu lompat ini, nampak gambarnya? Ini belakang, depan. Ini pun memain peranan penting kamu punya otot ya. Jadi, apa nama ototnya? Inilah ototnya. Gambar dia lagi jelas berbanding yang sebelum ini. Nampak sini otot bagian depan sini. Ini kita punya otot bagian perut nih, abdomen, abdominas, abdominals. Lepas itu bagian belakang dengan gluteus, bagian punggung kita. Ini yang merah nih,
Warna merah nih, depan, belakang, itu semua adalah otot teras. Boleh paham murid-murid ya? Oke, seterusnya. Tengok balik kamu punya buku teks muka surat 6. Sekarang cikgu akan tekankan apa lakuan, 3 lakuannya. Yang pertama, sebenarnya kamu boleh nampak dalam buku teks kamu tuh. Nih 1, 2, 3. Tapi kita akan tengok bersama-sama ya. Yang pertama sekali, letakkan kedua-dua tangan, kedua-dua tapak tangan di atas peti lombol. Ini peti lombol. Letakkan dua-dua tangan, kiri 1, kanan 1. Jangan kasih rapat, kasih jarak-jarak. Seluas bahu ataupun ikut keselesaan masing-masing. Jangan pula rapat tangannya. Oke, itu yang pertama. Ingat benernya. Yang kedua, lonjak dan lejangkan kedua-dua belah kaki sehingga lakukan dirian tangan tegak. Lonjak, kamu lonjak angkat sikit kaki lah, lejangkan kedua-dua belah kaki. Nah, ini daripada sini tadi, ini yang pertama. Kamu lonjak, pong 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 pong. Dan lejangkan kedua-dua belah kaki sehingga dirian tegak. Ini dirian tegak nih. Dirian tegak ya. Lepas tu yang ketiga, luruskan kaki dan mendarat. Luruskan kaki. Sudah begini tadi, kamu kasih lurus kau punya kaki. Kemudian kamu mendarat pergi ke tilam baring. Macam apa nih? Macam aktiviti apa? Ya, lebih kurang macam aktiviti lompat tinggi. Sebab baring di tilam. Sebab itu dia macam aktiviti ataupun sukan lompat, sukan permainan lompat tinggi. Boleh ya? Faham? Oke, mantap. Kita pergi yang seterusnya. Oke murid-murid, ini merupakan satu contoh video hambur tangan yang cikgu perolehi daripada YouTube. Jom kita tengok sama-sama. Ini contohnya ya, sebagai panduan untuk kamu dapat lihat dengan lebih jelas berkenaan dengan aktiviti hambur tangan. Oke. Nah, tengok tuh macam mana dia buat. Oke, untuk makluman, yang ini yang coklat nih, inilah peti lombol tinggi kan? Nampak ini dia punya tilam. Cuma di sini hambur tangannya, dia tidak baring. Bila dia melepasi peti lombol, dia tetap berdiri. Kalau hambur tangan yang kita akan belajar pada hari ini, masa mendarat kita kena baring. Ini tidak perlu. Cuma kamu nampak sejak macam mana dia buat lakuan semasa berada di peti lombol. Dan tengok ini orang, cikgunya dan kawannya lagi seorang, tolong bantu dia bagaimana untuk lakukan aktiviti hambur tangan. Jom kita sambung tengok. Tengok. Dan kalau kamu perasan di akhirnya itu, dia mesti akan angkat tangan. Memang seperti itu kalau gimnastik ya. Tengok. Yang last nih. Dia akan angkat tangan begini. Dan kaki diluruskan. Ini untuk kamu punya pengetahuan saja. Tambahan, pengetahuan tambahan ya. Oke, itu sahaja. Oke, untuk tugasan kamu pada hari ini, hasilkan video hambur tangan. Alamak, video lagi cikgu hari-hari minggu, bukan hari-hari, minggu-minggu video cikgu, balik-balik video. Iya bah, video lah bah. Suruh kamu salin, nak mau salin, buat video lah. Oke, buat video, hasilkan video hambur tangan ataupun gambar sedang buat lakukan hambur tangan. Gambar kamu sedang buat lakukan hambur tangan. Tidak cukup data, pakai gambar saja, tidak payah susah-susah. Yang penting ada bukti kamu buat aktiviti sahaja. Sebelum itu, jom kita lihat dulu cara untuk buat video. Macam mana buat video untuk tugasan pada hari ini. Kita tengok dulu apa yang perlu kamu buat. Bukannya kamu tiru video yang tadi ya, bukan. Ini yang perlu kamu lakukan. Jom kita tengok dulu video cara buat video hambur tangan
bersih. Cikgu Rizwan. Oke, yang pertama penting. Ini paling penting ya. Pertama, minta bantuan daripada ibu bapak penjaga atau orang dewasa. Pastikan ada ibu bapak penjaga atau orang dewasa baru buat activity. Dah, jangan buatlah. Paham? Oke? Mesti ada ibu bapak penjaga atau orang dewasa baru kamu buat activity. Terutamanya activity yang inilah hambur tangan. Boleh paham ya? Oke, macam mana cara untuk buat hambur tangan? Selepas ada orang dewasa, sudah orang dewasa, ibu bapak penjaga atau orang dewasa, kamu buatlah regangan. Macam hari itu yang cukup pesan. Tapi regangan tidak payahlah kamu rakam. Itu kamu punya sendiri regangan ya. Oke? Dan seterusnya yang kedua, nyatakan sebelum kamu buat permulaan video, kamu nyatakan dulu nama, kelas, dan 3 lakuan dalam hambur tangan. Cikgu sudah bagi tahu tadi kan 3 langkah lakuan dalam hambur tangan. Ada dalam buku teks tu ada 3 langkah. Kamu sebut nama kamu, kelas kamu, lepas tu kamu cakaplah 3 lakuan tu. Contohnya kamu boleh tengok video ni. Salam sejahtera, nama saya Ahmad bin Abu daripada tahun 4 Intelek. Hari ini saya akan nyatakan 3 lakuan. Nyatakan 3 lakuan. Kamu boleh hafal ataupun kamu tulis di kertas kemudian kamu sebut. Macam cikgu ni, cikgu tulis di kertas kemudian cikgu sebut. Ada yang boleh hafal, ada yang tidak boleh hafal. Tidak payah susah-susah untuk hafal kalau tidak boleh. Yang penting kamu tahu saja. Faham ya? Oke? Oke. Yang ketiga, buat lakuan tangan di dinding. Untuk yang ini, yang ketiga, kamu buat dulu lakuan tangan di dinding untuk bagi tangan kita ready. Kita sudah buat pemanasan badan, regangan otot, tapi kita akan buat lagi lakuan tangan di dinding untuk penyediaan kita punya otot-otot tangan. Oke, tengok contoh video yang cikgu sudah sediakan untuk anak-anak murid cikgu. Oke, tengok cikgu punya tangan lurus saja. Jangan kamu kasih bengkok, tengok tangan cikgu lurus ya. Buat saya begitu dinding. Ini dalam video kamu lah. Tadi nyatakan nama, kedua kelas, ketiga langkah-langkah tuh, 3 langkah. Kemudian kamu buat aktiviti yang ini. Paham? Dan yang keempat, sedia. Aktiviti yang keempat, buat dirian tangan di dinding. Ini aktiviti keempat. Nampak aktiviti keempat? Jom kita tengok contoh video yang cikgu sediakan. Wah, nampak kan? Oke, untuk video yang ini cikgu buat di atas tilam. Kamu kena buat, pastikan ada alas lah, tilam ke apakah. Dan paling penting, ibu bapa penjaga, di mana dia berdiri? Kena berdiri di sini, di sebelah kamu. Tahan kamu nih. Tahan ya, tahan. Supaya tidak, so ini agak bahaya sedikit. Pastikan ada, so itu cikgu maklumkan, mesti ada ibu bapa atau penjaga baru buat aktiviti. So tangan ni, so itu dia memerlukan kekuatan otot tangan. Boleh faham? Ibu bapa masa nak lompat tu, ibu bapa akan tolong kamu pegang pada bahagian kaki. Oke, kita akan buat sampai yang ini saja. Kita tidak ada mendarat di atas tilam, luruskan kaki dan mendarat. Tidak ada kita buat begitu ya. Sebab apa? Kita tidak cukup peralatan untuk diguna. So cikgu faham, ada di rumahnya tilamnya terlalu nipis, ada yang tebal boleh buatlah, tapi kebanyakan nipis. Jadi bila nipis kita risau nanti berlaku kecederaan. Jadi cukup setakat ini saja. Ini pun untuk aktiviti dirian tangan di dinding nih, yang ini. Ingat, cikgu ulang lagi sekali, pastikan ada ibu bapa tolong kamu naik lompat begini. Faham? Selepas ini sepatunya terus mendarat pergi ke tilam. Tapi tak payahlah kamu buat sampai sini, sajalah kamu buat. Boleh? Anak-anak? Oke. Kita ulang lagi sekali ya. Pertama, minta bantuan daripada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa. Yang kedua, nyatakan nama, kelas dan 3 lakuan dalam hambur tangan. Ini video yang ini video.
Yang ketiga, buat lakuan tangan di dinding. Tangan jangan bengkok, kasih lurus saja. Yang keempat, buat dirian tangan di dinding. Yang keempat nih penting, ingat. Yang keempat, pastikan ada ibu bapak atau penjaga untuk bantu kamu. Boleh ya? Oke, kita sudah buat siap kita punya kerja, kita punya activity, hambur tangan, kita sudah buat video ataupun kita sudah gambar. Oke, yang selepas itu apa perlu kamu lakukan? Tekan link dalam WhatsApp yang cikgu bagi itu, ada link. Tekan link itu, kemudian kamu, bila kamu tekan ada setengah handphone, dia perlu sign in terlebih dahulu. Masukkanlah kamu punya email. Email di sini, lepas tekan email, masukkan kamu punya password. Bila sudah masuk password, pilih kamu punya nama. Nama kamu, tekan ini, keluar nama-nama banyak-banyak tuh. Paham ya? Tekan nama, pilih banyak-banyak. Ada handphone, tidak payah. Bila kamu tekan link, terus dia masuk yang ketiga nih. Tidak perlu lagi yang dua nih. Sebab apa? Sebab handphone kamu sudah sign in sebenarnya. Boleh paham? Oke, next. Seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan? Lepas kamu pilih nama, yang keempat, kamu tekan tadi itu add file. Bila kamu tekan add file, keluarlah begini. Bila keluar begini, dia tulis itu select files from your device. Tekan yang ini. Bila kamu tekan yang ini, pilihlah video kamu tadi ataupun gambar kamu tadi, di mana kamu simpan, carilah dia. Sudah kamu tekan, dia akan jadi keluar begini. Keluar begini, dia loading. Maksudnya kalau penuh nih, siap sudahlah, siap diupload. Dia akan upload. Dia akan jadi warna biru. Kamu boleh tekan sudah. Kalau belum habis, tidak boleh tekan ini. Tapi kalau sudah habis, boleh kamu tekan tuh yang ini. Kalau sudah habis, kamu tekanlah yang ini. Apabila kamu sudah tekan yang ini, upload, dia akan jadi seperti ini. Ini contoh ya. Nah, nama kamu naik. Kemudian, kalau kamu antar dalam format gambar lah sini. Kalau video lah. Dan untuk makluman, video tuh 10 MB. Dia punya size. Boleh tuh, jangan risau. Kalau kamu rakam guna handphone, tidak sampai pun 10 MB. Oke? Lepas kamu buat semua ini, selesai ini, kamu tinggal tekan ini ya, submit. Selesai tekan submit, apa yang perlu kamu lakukan? Tidak payah lakukan apa-apa. Sudah selesai. Siap sudah kerja kamu hari ini. Tahniah, karena berjaya menyiapkan kerja sekolah pada hari ini. Dan rasanya itu sahaja daripada cikgu pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi pada pembelajaran pada minggu hadapan. Jaga jarak, jaga kebersihan, jaga SOP. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.